أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan untuk kita kembali bertemu dalam majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasannya yang kita ambil faedahnya daripada Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau lebih dikenali sebagai Arba'in atau Arba'un An-Nawawiyah, yang menghimpunkan 42 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa wasiat dan peringatan serta pelajaran yang sangat agung bagi kita. Mudah-mudahan dengan itu yang kita dapat melaksanakan dan menerapkan di dalam kehidupan pribadi dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan itu akan terlahirlah jiwa-jiwa insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini disusun tak lain dan tak bukan oleh Imam Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, atau lebih dikenali sebagai Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang meninggalkan dan mewariskan kepada kita banyak sekali kitab-kitabnya yang sangat berfaedah, yang hendaknya rumah-rumah setiap kaum muslimin memilikinya. Iaitu seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usianya yang sangat muda, iaitu sekitar 45 tahun. Baik, kita akan kembali melihat hadis yang sama, masih berada pada Al-Hadis At-Tasi' wal-Ishrun, hadis yang ke-29, dan ini merupakan siri yang ketiga di dalam mengambil faedah daripada apa yang diucapkan, yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada persoalan yang ditimbulkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita langsung saja baca hadis itu dan kita sambung di mana tempat kita berhenti pada hadis ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qultu qala, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin, bagi tahu kepada aku tentang satu amalan, yudakhilunil jannah, yang akan memasukkan aku ke dalam syurga, wa yubaiduni anin nar, dan amalan yang menjauhkan aku dari neraka. Qal, lalu Nabi SAW bersabda, laqad, sesungguhnya, sa'alta, engkau telah bertanya, an azim, tentang sesuatu yang besar, iaitu tentang amalan. Wa innahu la yasirun, dan sesungguhnya hal itu la yasirun, mudah, ala, bagi man, orang yang yassarahullahu ta'ala alaih, iaitu orang yang dimudahkan oleh Allah.
untuk melakukannya. Lalu Nabi SAW menyebutkan, apakah amal itu? Iaitu ta'budullah la tusyriku bihi syai'a, iaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Pemirsa tengok hadis. Ya. Wa tuqimus shalah, engkau menegakkan solat. Wa tu'tiyaz zakah, ya, engkau memberi, mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan engkau iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullah. Ya. Dan ini telah berlalu penjelasannya, ya, pada sesi yang pertama, ya, atau sesi yang kedua. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda setelah memberikan jawapan itu tentang soalan yang sangat besar, yang lagi agung itu, kerana dia besar sekali faedahnya. Kenapa? Kerana memasukkan seseorang ke dalam syurga dan menjauhkan daripada neraka bila seorang beramal dengan wasiat Nabi SAW yang telah disebutkan, iaitu menegakkan rukun-rukun Islam. Summa qala, kemudian Nabi SAW bersabda, ala maukah adulluka, aku tunjukkan pada engkau, ala pada abwabil khair, pintu-pintu kebaikan. Nak tak? Ya. Nabi SAW ni bonus tambahan. Ya, ini adalah orang sabiqum bil khair. Yang tadi adalah muqtasid. Ya. Orang yang pertengahan. Ini adalah orang yang bersegera, berlumba dalam melakukan kebaikan, memiliki tingkat yang teratas. Lalu Nabi SAW bertanya dan langsung memberi jawapan tanpa membiarkan Ibnu Mu'az radhiyallahu anhu tertanya-tanya. As-sawmu junnah, ya, puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu, dan sedekah itu tutfi'ul khati'ah, ya, memadamkan kesalahan. Tu menghapuskan kesalahan. Ya, kesalahan-kesalahan, sebab kita banyak melakukan kesalahan, dosa-dosa. Salah satu jalan yang ampuh untuk dihapuskan kesalahan, maknanya Allah ampunkan dosa kita dengan terhapusnya dosa-dosa itu. Ya, kita dah buat dah maksiat. Ya, macam mana nak buang dia? Sebab benda dah buat, telah berlaku. Ya, perbuatan tu tak boleh buang dah, sebab dia dah dicatat. Tapi yang boleh dibuang apa? Dosanya. Maka Allah menghapuskannya dengan salah satu jalan, iaitu bersedekah. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana, seperti mana kama, ya, yutfi'u, memadamkan alma, air itu, ya, kepada api. Api dipadamkan dengan air. Seperti itulah, ya, padam, maknanya hapus. Yang tinggal adalah air. Ya, api telah hilang, maknanya bersih. Ya, wa salatur rajuli, dan solat seorang, ya, seseorang, fi jawfil lail, iaitu fi pada jauh, di pertengahan malam. Summa tala, kemudian Nabi SAW dia membaca firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji' hatta balagha ya'malun. Ya, Nabi SAW baca ayat, ya, tatajafa, menjauh, junubuhum, lambung-lambung mereka, anil madaji', dari tempat tidur mereka. Yang maknanya mereka bangun di tengah malam, ya, sebahagian malam, ya, untuk mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan, penuh tawaduk, penuh khudu', ya, penuh takut, harap, cinta, dan pelbagai lagi. Dan ini di antara ciri orang yang memiliki keistimewaan darjat yang dekat di sisi Allah. Ya. Ini telah berlalu juga penjelasannya secara ringkas. Ya, ada pun perincian tugas kita, iaitu assignment untuk kita, rujuklah pada buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang amalan-amalan, 3 amalan yang sangat agung ini, iaitu puasa sunat, sedekah, dan solat malam. Dan kalau kita tidak boleh membuat, ya, tentang solat malam, maka kita ganti dengan solat witir, ya, 3 rakaat sebelum tidur. Ya, kemudian kita tunaikan solat duha di siang hari sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan kita berpuasa 3 hari sekurang-kurangnya dalam sebulan. Ini adalah wasiat yang agung yang disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, sebagaimana yang telah kita sebut di siang hari tadi. Dan dengan itu Abu Hurairah radhiyallahu an istiqamah sejak hari itu sehinggalah dia meninggal dunia dengan 3 amalan yang agung. Maka ini amalan yang, ya, secara konsisten, yang paling minima yang boleh dibuat adalah amalan yang besar. Maka lakukanlah sekurang-kurangnya 3 amalan tadi. Adapun yang terbaik, naik lagi tangganya adalah, iaitu dengan menghidupkan malam,
Baik. Kalau kita tak boleh hidupkan malam itu ya secara konsisten setiap hari, setiap bulan, maka sekurang-kurangnya setahun, sebulan kita hidupkan dia. Bila? Pada bulan Ramadan. Baik. Sekarang kita akan masuk untuk menjelaskan pada siri yang ketiga pada menjelaskan hadis ini adalah sabda Nabi SAW, iaitu soalan yang kedua. Daripada 3 soalan balas yang diajukan oleh Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW selanjutnya? Nabi SAW bersabda, ala maukah ukhbiruka, aku beritahukan engkau, biroksil amri, tentang pokok perkara. Ya, roks, kepala kan, kepala. Tu, kepala. Maknanya benda yang paling atas di atas tubuh badan. Maknanya itu paling utama. Iaitu apa dia? Tentang pokok perkara, iaitu tentang pokok perkara dan wa amudihi, tiang dan tiangnya pula. Wazir wati, sanamih, serta puncaknya. Jadi Nabi SAW tanya pada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang 3 perkara. Sebelum tu Nabi SAW beri faedah tentang amalan sunat, 3 amalan sunnah yang besar. Puasa sunat, sedekah sunat dan apa? Solat malam. Tu. Sekarang Nabi SAW tanya dan bagi jawapan. Tapi dalam kes ini tanya, Muaz bin Jabal langsung menjawab, bagi tindak balas. Sebab Muaz radhiyallahu anhu sekarang dah tahu dah. Bersegera nak tahu jawapannya. Sebab biasa kita kalau bertanya, kita tak expect orang akan tanya balik kita, betul kan? Sekarang Muaz radhiyallahu anhu seolah dah tahu. Nabi SAW bila tanya ni, tadi waktu dia tanya aku tak jawab sebab menunggu jawapan. Sekarang Nabi SAW tanya, aku segera jawab, aku nak. Sebab apa? Ada faedah yang sangat besar. Nampak para sahabat Nabi SAW cerdas ni. Kalau tidak, barangkali Nabi SAW tak bagi jawapan. Tapi kebiasaan Nabi SAW tanya, pasti Nabi SAW akan bagi jawapan. Lalu Muaz radhiyallahu anhu pun jawab, qultu, aku pun berkata, bala, ya, bahkan nak macam tu lah kita. Ya Rasulullah. Jadi aku katakan, ya wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW pun bersabda. Ini maknanya dalam komunikasi berkesan, bila tanya ada respon. Kalau kita tanya senyap aja, itu biasa berlaku. Kalau dalam kuliah-kuliah maghrib, di masjid, di surau, kalau ustaz tanya semua senyap aja. Kena ubah tu, cara tu. Bila ustaz tanya, jawab terus. Saya nak jawab ustaz. Mana tahu ustaz tu luar biasa, dia jawab dapat hadiah, dapat satu kitab tafsir. Tak menyesal orang lain. Waktu tu mulalah nak angkat tangan. Dah is too late already. Anda telah didahului oleh Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Pelajaran daripada hadis tentang orang masuk syurga bila hisab, bila azab. Sebab tu dalam hal kebaikan hendaklah fastabiqul khairat. Berlumba-lumba. Tengok Allah sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila akhir ayat. Bersegera. Dalam hal kebaikan bersegera, jangan bertangguh. Jadilah orang yang pertama dalam segala hal dari urusan kebaikan. Baik, lalu Nabi SAW menjawab, Rasul amri, pokok perkara. Nabi SAW tanya, Nabi SAW bagi jawapan. Rasul amril Islam, pokok perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu, tiang dia apa? Dan tiangnya adalah as-salah, adalah solat. Wazir watu sanamihi, dan puncaknya adalah al-jihad. Jihad apa di sini? Iaitu jihad fi sabilillah, ke puncak. Sebab jihad ada banyak jenis. Sekurang-kurangnya ada 4 jenis. Dan ini telah kita jelaskan ketika mana kita membahaskan hadis yang ke berapa? Hadis yang uqatilun nas tu. Hadis yang mana kita telah menjelaskan hadis ke-8, iaitu umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah ila akhiril hadis. Nanti akan datang penjelasan secara ringkas. Baik. Sekarang kita akan jelaskan perkara kedua, iaitu soalan balas yang diajukan oleh Nabi SAW yang mengandungi jawapan. Dan ini adalah uslub yang sangat berkesan. Tengok dalam Quran, Allah bila tanya, ada juga Allah jawab. Betul kan? Tu. Allah bertanya dan menjawab. Al-haqqah, mal-haqqah. Allah Ta'ala jawab. Itu dinamakan Quran menafsirkan Al-Quran. Ayat Al-Quran menafsirkan ayat Quran itu label nombor 1. Dia tangga tertinggi di dalam tafsir. Begitu juga hadis. Nabi SAW tanya dan Nabi SAW jawab. Nabi yang menjelaskan, yang huraikan. Maka cukup jelas. Sebagaimana jelasnya 2 perkara yang telah
Nabi SAW ajukan kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Jadi Nabi SAW mengajukan dan memberikan jawapan yang besar sekali faedahnya, yaitu ala ukhbiruka bi ra'sil amr, ya, wa amudihi wa zirwati sanamih. Maukah engkau aku jelaskan, bagi tahu tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Muaz langsung berkata, ya, nak. Ya. Sebab tahu Nabi SAW akan menyampaikan perkara yang sangat bermanfaat bagi dirinya. Ilmu tambahan ilmu dia panggil, faedah. Lalu ya, Nabi SAW pun memberikan jawapan, yaitu Ra'sul Amri Al-Islam. Ya, pokok segala perkara adalah Islam. Apa makna pokok segala perkara? Yaitu Islam, ya, adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan hanya Nabi SAW yang bawa agama Islam. Semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam agamanya Islam. Ma makna Islam? Islam tunduk, patuh, taat, menyerah diri. Ya, aslim taslam. Islam dah kamu, niscaya kamu selamat. Dan lafaz yang paling mulia dalam Islam adalah, iaitu bagi salam. Nampak tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam ke atas kamu. Tu, supaya kita dapat keselamatan dan kerahmatan, ya, daripada Allah Ta'ala. Doa. Salam tu adalah doa. Sebab tu dia besar. Ucapannya adalah sunat, jawapannya adalah wajib. Ya. Dan Islam itu adalah keselamatan. Apa saja yang Allah perintahkan kita, sama ada berbuat atau meninggalkan, semuanya untuk keselamatan kita. Bukan hanya di dunia, tetapi keselamatan di negeri akhirat. Ya. Sebab itulah, ya, Islam itu sering disebut dengan, ya, diganti dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dia Islam. Dalamnya lah nanti akan bercabang. Darinya pokok-pokok, cabang-cabang, ranting-ranting, penjelasan. Jadi, menjadi seorang Muslim, maka wajib dia menegakkan hak-hak yang terkandung dalam kalimatul tauhid, atau kalimatul syahadah, atau kalimatul syahadatain. Wajib. Ya, dan ini telah berlalu penjelasannya. Ya, dan nanti akan ada perbahasan khusus. Jika diizinkan oleh Allah, kita khususkan tentang syarah terhadap syahadatain. Baik, itu yang pertama secara ringkas. Jadi agama yang Allah redha adalah Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Maka beruntung dan bertuahlah kita menjadi seorang Muslim. Syukur sangat-sangat kepada Allah. Jadi nikmat yang paling agung, Allah melahirkan kita sebagai seorang Muslim dengan cara yang sangat mudah. Lahir daripada keturunan Islam. Mak ayah kita orang Islam, datuk nenek kita orang Islam. Kita lahir-lahir jadi Islam. Berbeza dengan saudara-saudara kita yang lain. Mereka lahir daripada keluarga kafir. Ada di antara mereka dapat hidayah sedikit, masuk Islam dia. Ada mereka kekal di atas kekafirannya sehingga mereka mati. Rugi mereka selama-lamanya. Jadi bila menjadi seorang Muslim, wajib dia tegakkan Islam itu secara keseluruhan. Ya. Tunduk, patuh. Sebab itu Islam itu adalah, makna Islam adalah, iaitu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah kamu berserah diri. Ya. Wal istislamu lillah, kepada Allah dengan bertauhid. Bertauhid apa? Dalam beribadah kepada Allah. Tak boleh ada kesyirikan walaupun sebesar zarah. Syirkun akbar atau syirkun asghar. Dua-dua adalah musuh tauhid dalam beribadah kepada Allah, kerana mencemarkan keaslian, ketulusan, ya, dalam peribadatan kepada Allah. Sebab itu Allah tidak boleh disyirikkan dengan sesuatu apapun. Ya, walaupun dengan malaikat yang terdekat atau rasul yang terdekat. Tak boleh, kerana semuanya itu adalah makhluk. Maka barang siapa yang memalingkan ibadahnya selain daripada Allah, maka dia adalah musyrikun kafirun. Khalidina fiha abada finnar. Kekal selama-lamanya dia di neraka. Wal iyazubillah. Jadi bagaimana nak jauhkan daripada perkara tersebut? Melainkan dengan menuntut ilmu yang berkaitan dengan apakah saja perkara yang menyebabkan seorang dijatuhkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Wajib tahu supaya tak terjatuh kepadanya. Ingat lagi kaedah. Araftu syarra la li syarri la walakin litawaqqi. Ya. Aku mengetahui keburukan bukan aku nak buat, tapi agar aku tidak terjatuh ke dalamnya. Jadi ilmu tentang syirik wajib dipelajari, ilmu tentang tauhid wajib dipelajari supaya kita selamat. Sebab ada ancaman. Ada orang nanti di negeri akhirat datang bawa amalan banyak tapi dihumbankan ke dalam neraka. Salah satu punca penyebab utamanya dia melakukan syirik. Jadi pembatal. Bukan setakat amal dia terbatal, iman dia pun terbatal. Wal iyazubillah. Ya. Baik, yang keduanya adalah iaitu tiang-tiangnya. Apa tiang dia? Tiang adalah solat. Sebab itu solat, ya, dia adalah amalan yang besar. Kerana apa? Solat itu cuba lihat. Solat itu falsafahnya adalah iaitu, ya, membuktikan, ya,
iaitu perhubungan seorang hamba dengan Rabb-nya di setiap hari tanpa berlaku sebarang pemutusan. Barang siapa yang memutuskan hubungannya dengan Allah, maka terputuslah dia. Nanti dia akan menjadi orang yang sangat rugi, dihumbankan ke dalam neraka. Ya. Jadi solat adalah sebagai bukti. Aku janji, ikrar dan pembuktian seseorang itu dia menjaga hubungannya dengan Allah. Itu hal yang berkaitan dengan hablum minallah yang wajib dia jaga. Sebab itu solat berbeza dengan amalan lain. Amalan-amalan lain semuanya dilakukan ada waktunya. Bukan setiap hari. Puasa tadi, puasa wajib. Sebulan saja dalam setahun. Zakat bila terpenuhi syarat, cukup haul dan nisab. Ya. Haji bila mampu. Bila tak mampu, maka terangkat kewajipan. Tak berdosa dia. Tapi solat setiap hari. Ya, sampai kita mati. Lelaki dan wanita tanpa kecuali. Ya, kecuali dengan adanya uzur syar'i. Itu pun sedikit uzur syar'i. Bagi wanita apa dia? Seperti haid. Orang bagi datang bulan. Nifas. Ya, tak banyak. Bagi lelaki langsung tak ada. Kecuali dah kalau dia pengsan, gila, terlupa. Itu saja. Ya. Dia sakit ke, dia sihat ke, wajib solat. Sebab itu ibadah solat ni dia paling diringankan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Ya. Tak boleh nak gerakkan anggota, isyarat saja. Ya, hatinya sedar apa yang dia ucap, bibirnya boleh bergerak, matanya boleh bagi isyarat. Tu. Tak tahu mana arah kiblat, solat saja, sah. Ya. Pakaian itu je yang dia ada, sah. Ya, sampai walaupun nanti katakan ada setengah orang Allah takdirkan dia diuji dengan dia ada penyakit iaitu kencingnya tak tus. Asyik kencing saja, tak terkendali. Barangkali dia ada penyakit. Dalam keadaan itu pun wajib dia solat. Walaupun ketika itu dia sudah keadaan begitu. Sebab itu adalah ya, kira umul balwa dalam hukum fiqh. Maka tetap wajib. Contoh seorang yang ya, berada di tengah laut. Ya, hanyut dia di atas batang kayu. Kapal dia pecah. Ketika waktu solat masuk, solat dia. Dia tak boleh berdiri kan. Dia pegang kayu, dia baring. Solat dalam keadaan begitu. Di hospital, masuk hospitalize, tangan, kaki, ikat, patah. Katil tak menghadap kiblat, mana boleh pusing katil dekat hospital. Ketika itu wajib solat. Minta tolong daripada penolong hospital tu. Panggil ya, pembantu HA, hospital assistant tu yang lelaki. Tolong tayamum kan saya. Ya, tangan ikat je. Tayamum. Sapu muka, sapu tangan, selesai. Ya. Lepas tu solatlah dalam keadaan begitu. Solat zuhur. Contoh, khususnya ketika kita dah berada di usia lanjut. Ketika nak meninggal. Ya, belum nazak lagi lah. Wajib solat. Sebab ada orang bila dia sakit, dia masuk hospital, dia sakit yang panjang, dia tak solat. Dengan pelbagai alasan, kasihan. Padahal ketika itu sangat kritikal. Tanda-tanda husnul khatimah adalah jaga solat. Mati dalam keadaan berwuduk. Tengah berwuduk nak solat, meninggal dia. Masya Allah. Tanda-tanda kebaikan yang Allah zahirkan. Semoga kita Allah kurniakan tanda-tanda kebaikan. Jaga solat sampai mati. Ya, solat kita sampai mati. Sibuk macam mana, diuji bagaimanapun, tetap kita solat. Ya. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, selalu kita sebut kisahnya di penjara. Kadang-kadang tangannya dirantai, kakinya dirantai, tak dibenarkan menggunakan air. Imam Ahmad rahimahullah tetap solat dengan tayamum. Lama. Begitulah para ulama. Mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, namun tak sekali-kali meninggalkan solat. Tu. Jadi solat ni kena pastikan. Kita di mana pun, sibuk macam mana pun. Ya. Kadang-kadang ada orang naik bas tak berhenti, dia tak solat. Langgar waktu zuhur, langgar waktu asar, langgar waktu maghrib, langgar waktu isyak. Ya. Padahal wajib solat ketika dalam perjalanan itu. Solat dalam keadaan begitu, orang kata tak ada air. Tayamum. Tempat kaki dia tu debu ada, ketuk. Situ saja. Dan tayamum, terus langsung solat. Ya, Masya Allah, itu kewajipan. Nampak, solat itu bagaimanapun tetap dia kena buat. Dan solat adalah satu-satunya ibadah yang Nabi SAW bukan terima di bumi, di langit. Kemudian kena negotiate pula dengan Allah atas nasihat Nabi Musa AS yang berada pada langit yang keberapa? Yang keberapa, ingat tak? Yang kelima. Turun. Langit yang ketujuh tu Nabi Ibrahim AS, langit yang keenam tak ingat Rasul. Ya, naik balik. Berapa kali Nabi SAW naik? Yang pertama 50, jadi 40. Yang kedua jadi 30. Kemudian jadi 20, kemudian jadi 10. Nak pergi yang kelima ni. Pergi naik. Ya, minta turun jadi 5. Nabi Musa AS, aku dah cuba daripada umat dulu, dan umat aku tak mampu nak buat.
Tapi Nabi SAW tu ada satu sifat. Sifat yang sangat agung. Aku malu dah nak jumpa Allah. Ya, dah 5 sikit sangat dah. Daripada 50 kali ganda tu 10 kali ganda. 5 kali 10 50. Betul kan? Tu. Cukuplah 5. Betul kata Nabi Musa AS. Memang umat Nabi SAW majoriti tak buat solat, tinggal. Dan memang pun kajian dibuat, survey terhadap umat Islam. Berapa peratus saja yang mendirikan solat. Solat wajib ni. Kalau solat tarawih banyak. Yang tak wajib tu dia bersungguh. Yang wajib dia tak bersungguh. Pelik manusia ni. Ya, sebab itu solat adalah tiang. Barang siapa yang tak solat, dia meruntuhkan agama. Dan amalan yang pertama kali Allah hisab di negeri akhirat apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-salah. Awal-awal ibadah. Mula-mula Allah apa hisab apa mula-mula? Bukan. Mula-mula akidah. Tu sebab tu di alam barzah tanya apa? Akidah. Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa ma dinuka? Wa ma ilmuka? Wa ma amaluka? 4. Negeri akhirat nanti tak berganjak, tak bergeser kaki Adam sehingga ditanya, ya, apa yang kamu ibadahi dulu di dunia? Dan bagaimana kamu menyahut seruan Rasul yang diutus setelah kamu? Ini kan sama dengan soalan yang Rasul. Baru lepas tu ditanya tentang solat. Kalau baik solat itu, maka amalan-amalan lain pun baik, mudah. Jadi neraca ukur ibadah tu, kalau solat itu bagus, perfect, sempurna, maka yang lain datang ikut dia. Teori domino dia panggil. Yang baik solat baik yang semua. Tapi kalau solat itu sudah rosak, cacat, ya, bahkan disqualified, yang lain habis semuanya. Ini Nabi SAW sendiri yang menyatakannya. Maka hendaklah kita memastikan diri kita, ahli keluarga kita adalah ahli solat. Ya, bukan asal solat, tapi solat yang berkualiti, yang memenuhi syarat zahir dan batin. Dan yang paling kemuncak solat itu adalah kita berusaha ajar anak-anak kita solat bagaimana solatnya Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, kita ajar anak kita cara berdiri biar betul. Dari berdiri itu cara betul. Ya, bukan begini berdirinya, kakinya begitu, lurus. Kerana itu adalah Nabi SAW perintahkan. Kemudian cara bertakbir, pastikan takbirnya 2 telapak tangan menghadap ke kiblat. Sama ada diangkat setara dengan bahu atau setara dengan telinga. Jari boleh direnggangkan sedikit seperti ini. Ya, dia bentuk takbir boleh 3 bentuk. Allahu Akbar, tangan kemudian atas rentak, atau tangan angkat dulu kemudian Allahu Akbar kemudian. Ini kita belajar sifat solat Nabi SAW. Di antara buku yang sangat bagus, yang monumental, ada buku sifat solat Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Sungguh, ya, kitab yang, ya, di antara kitab yang menyedarkan kita dan mengajak kita kembali agar melaksanakan kaifiah solat seperti mana kaifiah solat Nabi SAW. Sungguh besar sekali jasa kitab itu. Ya, dan inilah di antara kitab yang dengannya kita berusaha untuk mencontohi sifat solat Nabi SAW. Karena di situ dipaparkan hadis-hadis Nabi SAW yang jelas satu persatu, dari mula berdiri sampailah, ya, memberi salam. Masya Allah, nikmat para ulama yang menulis kitab yang besar manfaatnya. Maka rujuklah di kitab itu. Ya, baik. Yang ketiganya adalah kata Nabi SAW, wazir watu sanamihi al-jihad. Puncaknya adalah jihad. Ya, dan kita tahu jihad adalah kemuncak agama. Ya, jihad adalah kemuncak agama. Ya, sebab itu kita telah jelaskan bab ini ketika mana kita membicarakan tentang hadis yang keberapa tadi? Yang berkaitan dengan jihad. Ingat lagi tak? Iaitu hadis yang ke-8. Ya, hadis yang ke-8 dulu kita telah bincangkan contohnya syarat-syarat jihad. Ya, syarat jihad, apa makna jihad, apakah keutamaan jihad berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali. Jadi tak perlu kita ulang. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah iaitu jihad fi sabilillah. Ya, sebagaimana kita sebut jihad ni ada 4 kategori. Jihadun nafs. Ni jihad nombor 1. Ya, jihad terhadap diri sendiri, lawan hawa nafsu. Ya, ini yang berkaitan dengan pembinaan peribadi, character building. Dari sudut lisan, ucapan, perilaku, akhlak, tabiat, karakter, macam-macam. Ya, kemudian jihadus syaitan. Lawan syaitan. Jangan ikut dia. Inna syaitana lakum adu fattakhizu adu, kata Allah Ta'ala. Sungguh syaitan itu adalah musuh kamu, jadikan dia musuh. Jangan dia jadi sekutu pula, jadi geng, jadi member. Apa dia suruh semua nak buat. Ya, dah banyaknya suruhan syaitan ni. Banyak sekali. Ya, daripada segala penjuru, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua dia datang. Ya.
Yang ketiga, jihadul kufar wal munafikin. Jihad terhadap orang kafir dan munafik dengan hujah. Ya, dengan ditegakkan hujah. Dengan diajak mereka itu kepada kalimatut tauhid, dakwah. Ad-da'watu ilaih, mengajak mereka kepadanya. Dan jihadu ya arbabiz zulm wal bid'ah wal munkarat. Jihad. Ya. Terhadap apa? Ya. Tokoh-tokoh yang zalim, pelaku-pelaku bid'ah dan kemungkaran. Ini ada tawabitnya, ada kaedah-kaedahnya. Ya, ini secara umum. Ya, dan tujuan jihad disyariatkan adalah untuk menegakkan agama Allah. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam Quran, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahu fala udwana illa 'alaz zalimin. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang yang zalim. Tapi jihad ini ada syarat. Bukan kita secara individu, ustaz atau guru kau boleh istihad jihad. Ya, memerangi orang kafir. Tak, itu adalah di bawah urusan siapa? Urusan pemerintah, ulil amri. Ya, ada dawabit dia, ada kaedah dia. Jangan sembrono. Dan jihad itu tak sama sekali-kali dengan teroris. Tak sekali-kali sama dengan radikal yang dituduh-tuduh itu. Islam bukan teroris. Ya, jihad adalah kemuliaan. Jihad adalah amalan yang utama. Jihad adalah tonggak tertegaknya keadilan dan kejayaan yang di atas muka bumi nak menjaga maslahat umat manusia. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, iaitu untuk menegakkan kalimatul yang tinggi, kalimah yang tinggi. Ya. Untuk daripada itu dapat menegakkan keadilan dan kesesamaan, Islam dapat dipraktikkan. Ya. Sebab itu amal yang utama kemuncak adalah apa? Jihad. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut di dalam hadis yang lain, inna afdalal amali ba'da salati al-jihadu fi sabilillah ta'ala. Sesungguhnya seutama-utama amal sesudah solat adalah jihad, ya, di jalan Allah Ta'ala. Ya, sebab itu hendaklah setiap diri memiliki niat untuk berjihad. Ya, berjihad. Kerana dia adalah amalan yang agung. Kalau kita berniat saja kita mati dan Allah tak takdirkan kita berjihad dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka kita tetap dapat pahala orang yang berjihad. Sebab itu pentingnya niat. Jadi hendaklah kita jadikan niat, iaitu niat yang meraih pahala. Jangan langsung tak ada niat. Rugi orang yang tidak ada niat. Cuba lihat keberuntungan yang kita sebut sebelum ini. Dunia ini diperuntukkan untuk 4 orang. Siapa? Orang yang berilmu dan diberikan harta rezeki. Maka dia bertakwa di atas keduanya, menyambung hubungan silaturahim dan menunaikan hak-haknya. Ini nombor 1 di sisi Allah. Yang kedua, dia diberi ilmu tapi tak diberi rezeki, harta, berupa harta. Tapi dia bercita-cita nak jadi seperti orang yang pertama tadi. Ada harta boleh digunakan untuk di jalan Allah dan sebagainya. Maka pahala kedua-duanya sama. Padahal dia harta tak ada, tapi dia niat, kalau aku dapat harta seperti yang kau kurniakan pada dia, ya Allah, aku nak jadi seperti dia. Jadi hartawan yang dermawan, yang ikhlas membantu orang-orang yang memerlukan. Jadi jangan remehkan niat. Ya, sebab niat sangat penting. Niat itulah bezanya niat berbuat baik dengan niat berbuat jahat. Niat berbuat baik tak buat dapat pahala, buat 2 kali ganda. Niat jahat, niat jahat dia tak berbuat, tak ditulis dosa. Ditulis dosa bila berbuat. Nampak tak? Jadi mudah tak jalan dapat pahala? Mudah tak? Mudah ke tak? Mudah. Jadi hendaklah kita ikhlaskan niat, bersihkan niat, bercita-cita tinggi. Ya, dia tu Masya Allah, orang yang soleh, rajin pergi masjid, rajin baca Quran, baiknya lisannya, baiknya akhlaknya. Alangkah baiknya aku jadi seperti dia. Walaupun aku tak seperti dia, tapi aku nak jadi seperti dia. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Jadi berhati-hati. Sebab tu niat ni menentukan kecil atau besarnya pahala. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar kerana niat. Betapa banyak pula amal yang besar menjadi kecil kerana niat. Jadi berhati-hati dengan niat. Sebab tu kata Abdullah Al-Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghirin tu'azzibuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusakhiruhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar sebabkan niat, betapa banyak pula amal yang kecil, yang besar menjadi kecil kerana niat. Lawanan, opposite. Hanya lintasan hati je. Ya. Amal kecil, tapi kerana niat dia, ya, kerana Allah Ta'ala, maka berpahala besar dia. Seperti siapa?
orang yang membuang ranting gangguan di jalan. Besar tak? Sehingga masuk syurga dia. Tu. Ya. Padahal pekerjaan ni kecil aja. Buang gangguan jalan, ranting, kayu, pecahan tayar, serpihan, kaca. Ya. Atau nampak bangkai kucing atas jalan, dia ambil, dia buang, tanam. Masuk syurga. Padahal amal kecil aja, tapi niat itu yang dipandang oleh Allah. Dan betapa banyak amal yang besar jadi kecil kerana niat. Seperti apa? Ingat lagi tak hadis 3 orang yang dihumbankan awal-awal dalam neraka? Siapa? Orang yang bersedekah, hartawan. Hartawan. Terkenal dia sebagai dermawan. Masuk neraka. Satu lagi siapa? Orang berilmu, alim, mengajar rata-rata. Ya, menyampai sana sini, dakwah, pergi ke merata. Ya. Tapi dihumbankan dalam neraka juga. Yang ketiga, orang yang berjihad, kemuncak agama tadi. Ya, wazir watu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Amal besar tak tu? Sangat besar. Menuntut ilmu, ya Allah, letih habis usia sejak kecil lagi dah. Bukan belajar sebelah rumah. Hantar sampai ke India, Pakistan, ke Yaman, ke Syria, ke Mesir, ke Arab Saudi, ke Indonesia. Mana tempat kecil lagi. Ya. Umur 7 tahun hantar dah. Bila balik? Umur 20 tahun baru balik. 7 tahun tu, waktu 7 tahun pergi belajar. 20 tahun baru balik. Ataupun barangkali umur belasan tahun, 15 tahun pergi. 30 tahun baru balik. Habis masa anak-anak masih kecil, tak digunakan untuk bermain-main. Nampak tak? Tak sempat nak main-main pun. Tak enjoy life during childhood. Tak ada. Ya. Disiplin tinggi. Belajar saja siang malam. Ya. Ketika anak-anak seusia dia bermain, berpoya-poya, seronok menikmati zaman kecil, dia tak. Hadap kitab, hadap Al-Quran, hafal hadis itu ini, mata-mata sampai mata letih lah. Tu. Ya. Habis usia. Kemudian dah habis belajar, mengajar pula, buka sekolah, buka pondok dan sebagainya. Tapi ada di antara mereka dihumbankan ke dalam neraka. Kerana apa? Kerana riak. Ni. Ya. Kerana dia mengejar dunia. Sebab itu orang agama ni musuh utama dia adalah dunia. Tapi banyak orang yang agama yang iaitu tergelincir daripada jalan yang sepatutnya. Padahal dia belajar dah puluhan tahun. Tak ikhlas kerana Allah. Apabila Allah uji dia, musuh utama orang alim ni apa? Iaitu dunia. Ya. Yang dikhawatiri dia memakan harta benda tanpa hak. Contoh dia buka sekolah, duit tu masuk dalam akaun dia. Akhirnya dia terguna duit akaun tu. Padahal duitnya untuk sekolah orang infak. Ya. Hidupnya berubah. Pakai kereta mewah, rumah banglo. Rupanya duit daripada derma orang ramai. Padahal duit itu untuk digunakan untuk apa? Untuk sekolah, untuk kepentingan pelajar dan sebagainya. Tengok sekolah pula, dia pelajar-pelajarnya susah. Disuruh pula pelajar dia pergi minta sedekah atas nama alasan minta bantuan sekolah. Tapi dia kaya makin kaya. Ini penyakit, bahaya. Ya. Jadi dia telah mengejar dunia. Jadi Allah Ta'ala dia maha mengetahui. Sebab itu pentingnya kita belajar. Nanti Nabi Imam Nawawi rahimahullah meletakkan hadis tentang zuhud, qanaah. Jadi orang agama diuji dari suatu sudut yang sangat besar tentang dunia. Sebab itu para ulama salah dulu menunjukkan contoh yang agung. Jangan mengambil kesempatan di atas murid-murid kamu dalam urusan dunia. Bahaya. Dia jadikan anak murid dia customer dia. Dia jual-jualan pada murid dia. Cubalah kalau dia tu bukan ustaz, dia jual ke anak murid dia. Dia takkan laku. Sebab dia ada platform. Ni bahayanya conflict of interest. Kalau korang jadi businessman betul. Pergi ke lapangan terbuka berniaga. Ya, sebab orang beli nanti kesian kat dia. Tu. Sebab itu dia hendaklah kalau dia berniaga pun bukan untuk kepentingan peribadi dia, tapi untuk kepentingan dakwah dia. Ya, untuk sekolah dia dan sebagainya. Jangan sekali-kali dia ambil itu untuk kepentingan dia. Sebab itu para ulama kita mencontohkan begitu. Ya, zuhud mereka itu. Ya, dan mereka memakan hasil kerja mereka. Mereka jaga, takut tak ambil hak yang bukan hak mereka. Ini di antara punca. Sebab itu ikhlas dan perbuatan saling berjalan seiringan. Begitu juga orang yang dermawan. Bahayanya adalah datang penyakit riak. Sampai mengisytiharkan sana sini. Tu saya yang bagi. Tu yayasan saya yang buat semua tu. Ya, apa faedahnya? Akhirnya timbul riak. Ujub. Habis terbatal semua pahala dia. Di dunia barangkali kita tak tahu. Dia tak tahu juga ataupun dia tahu. Tapi dia
cuba menyembunyikan. Tapi negeri akhirat Allah akan buka. Sebab itu dalam bersedekah ni, balik pada sedekah ni, sebab kita cerita tentang orang yang ni, tentang niat. Yang terbaik adalah menyembunyikan. Itu sedekah sunat. Adapun sedekah wajib, maka dia, para ulama kata kena diisytiharkan. Sedekah wajib tu apa? Zakat. Kena isytihar. Sebab apa? Nak tutup pintu fitnah. Kayu. Bayar zakat tidak agaknya. Tu. Jadi bila dia isytiharkan, orang kaya ni dia kurang zakat. Jadi tutup tomahan-tomahan padanya. Ya. Adapun sedekah sunat, berusaha untuk menutupnya. Sebab apa? Khawatir datang nanti riak ni. Dia kat Malaysia nombor 1 lah, paling kuat bersedekah. Bagusnya kalau kita ada orang seperti dia ni, masya-Allah, aman negara. Dia duduk seorang-seorang, sekejap lagi dia mula dah. Sekejap lagi mula dia up status yang tak berkaitan dengan sedekah dia. Tunjuk dia tak tidur malam. Ya, tunjuk tidur atas jalan. Letih hari ni. Sebab apa? Menyantuni orang di pedalaman. Tu tanda dah, tu tanda. Sebab apa? Itu bukan isu yang patut dia tonjolkan. Yang patut dia tonjolkan adalah kalau dia nak menggalakkan orang lain, sedekahnya saja. Kemudian tunjuk wajah orang-orang yang susah, kan jatuh aib orang tersebut. Ya, dan sebagainya. Maka para salaf kita sangat teliti dalam bab ini. Ya, para sahabat sangat teliti dalam bab ini. Khawatir para sahabat tu yang dijamin. Ya, kebersihan jiwa dia, kita dah sebut tentang keistimewaan para sahabat Nabi SAW. Betul kan? Jadi kadang-kadang ada orang sebab tu, di antara pembatal amal ni adalah mengungkit-ungkit pemberian. Kau tahu tak tu? Tu tapak surau tu, masjid tu dulu tu tapak pak mentua aku. Pak mentua aku yang bagi. Kalau pak mentua aku tak bagi, tak ada masjid tu. Tu dia. Ni semua syaitan ni dia sangat very genius lah. Dia nak sesatkan manusia. Terbatal pahala yang sia-sia. Nampak tak? Sebab tu tazkiyatun nafs ni ilmu yang sangat wajib dipelajari. Supaya kita tidak tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Syaitan ada macam-macam jalan dia cari, pintu macam-macam lah. Sebab tu para ulama dulu, Masya Allah, mereka sangat takut tentang kepopuleran. Cuba belajar daripada Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Dia dikenali oleh penduduk langit, tak dikenali oleh penduduk bumi. Sehingga bila dia dikenali oleh penduduk bumi, lari dia terus menghilangkan diri. Orang kita makin menonjolkan diri. Makin letak gambar lagi, upload lagi, buat billboard lagi, macam-macam letak. Dia letak title macam-macam dekat dia. Ya. Padahal tak layak pun dia letak gelaran tu. Syekh lah, al-alamah lah. Ya, macam-macam. Padahal mengajar hari palsu. Ya, menyampaikan berita-berita khurafat, bid'ah dan sebagainya. Tu nampak tak? Jadi hanya orang yang memiliki ilmu saja yang boleh menapis, mengetahui kedudukan. Dia kesian melihat seorang itu. Ya, ini semua bentuk penipuan-penipuan syaitan yang berluasa di zaman sekarang. Dan benarlah, ya, perkataan Nabi SAW, akan datang satu zaman di mana ramainya para ruwaibidah. Orang bodoh yang bercakap di atas agama. Ya. Siapa orang bodoh? Di antaranya adalah orang yang menyampaikan, ya, sesuatu yang bukan urusan agama, dia kata agama. Contoh, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara syirik, perkara-perkara khurafat. Ya, mimpi-mimpi dijadikan dalil untuk beramal. Dan dia memandai-mandai dalam urusan agama, memberikan amalan-amalan yang datang daripada diri dia. Bukan datang daripada Nabi SAW, bukan daripada qala Allah wa qala Rasul SAW. Ini contoh. Bencana ni. Ya, maka selamatlah orang yang selamat, maka rugilah orang yang rugi. Tapi Allah berikan kita akal, Allah berikan kita, ya, dalil, maka hendaklah kita menoleh ke situ dan berjalan di atasnya. Baik. Jadi ini adalah hal yang berkaitan dengan wasiat Nabi SAW, iaitu dalam bentuk soalan dan jawapan. Pada bahagian yang kedua, iaitu tentang trust atau foundations, ya, yang berkaitan dengan agama, iaitu Islam adalah agama, maka kekallah, istiqamahlah di atas Islam. Jadilah seorang muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Ya, wahai orang, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu fis masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Jangan kamu ikut jalan-jalan syaitan. Masuk semua, terima semua. Jangan pilih separuh-separuh. Sebagai seorang muslim, nama dah muslim. Ya, maka hendaklah kita membuktikan dengan ketundukan secara menyeluruh terhadap agama. Jangan kita pilih. Jadi kita dah ikut, yang ni kita tak ikut. Padahal yang tu yang wajib, maka wajib. Ya, jaga solat. Di mana pun kita berada, sibuk macam mana pun. Ya, cuba bayangkan. Ya, adakah kita menyesal ketika muda dulu tak pernah solat? Kalau rasa biasa tak apa-apa, sungguh kita berada dalam zon yang sangat berbahaya. Ya, betapa ramai orang yang ketika usia muda meninggalkan solat. Bahkan dalam keadaan sekarang pun, dalam dia solat pun dia tinggal juga solat.
Ya, dia tinggal solat. Ada orang yang tinggal solat dalam keadaan dia telah selama lama dia istiqamah di atas solat. Seperti tadilah, ketika diuji dengan sakit, ya, masuk hospital, naik bas, naik kapal terbang, tak solat dia. Ya, Masya Allah, sungguh. Kerana apa? Kerana tidak ada ilmu. Kefakihan tentang agama itu dia tidak dimiliki olehnya. Sebab itu wajib menuntut ilmu. Ya, baik. Dan jihad. Ya, dan jihad hendaklah kita meniatkan diri kita, ya Allah, ya matikanlah kami dalam mati syahid mempertahankan agama Engkau. Ya. Tidak menerusi jalan jihad fisabilillah, menerusi kita berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Mati dalam keadaan itu mati syahid. Ya. Dan contoh, orang yang terkena penyakit taun, semisal penyakit coronavirus ni, COVID-19 umpamanya. Kalau dia mati, mati syahid. Syahid dari sudut apa? Dunia, pahalanya sama. Tapi tetap diuruskan seperti orang yang meninggal biasa. Masya Allah. Jadi sungguh, ini adalah wasiat Nabi SAW yang berbentuk soalan dan jawapan, iaitu faedah tambahan, ya, dan merupakan peringatan yang sangat jelas terang kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, iaitu ya soalan yang kedua dan jawapan yang kedua, ya soalan yang agung, iaitu ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanami. Ya. Maka 3 perkara besar, ya, sebagaimana sebelum tu 3 perkara besar sebagai tambahan untuk melengkapkan amal-amal wajib, iaitu ya puasa sunat, sedekah sunat, dan qiyam, menghidupkan malam. Dan sekarang yang kedua, iaitu tentang 3 perkara yang berkaitan dengan agama keseluruhannya, iaitu pokoknya, tiangnya, dan kemuncaknya. Maka ini adalah ya perkara yang ketiga. Dan insya-Allah ya esok subuh kita akan masuk bahagian yang terakhir, iaitu soalan Nabi SAW, kemuncak soalan penentu terhadap segala-gala wasiat Nabi SAW sebagai bentuk jawapan yang ketiga-tiga yang telah kita jelaskan. Iaitu yang pertama tentang apakah amal yang memasukkan ke dalam syurga, menjauhkan daripada neraka. Itu adalah teras, pokok, wajib, tak boleh ditinggalkan. Kemudian tambahan faedah ya bagi yang berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, untuk naik darjatnya di sisi Allah, iaitu amalan-amalan sunat, ya nawafil, iaitu apa dia? 3 tadi. Kemudian yang memberikan kesimpulan keseluruhan tentang gambaran Islam secara holistik, masuk ke dalam Islam keseluruhannya, iaitu al-Islam, as-salah, wal jihad. Dan insya-Allah pagi esok kita akan lihat soalan yang terakhir daripada Nabi SAW, iaitu ala ukhbiruka bima la kizalika kulli, ya, iaitu ya mahukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang menjaga semua itu. Semua perkara tadi, 3 perkara tadi, wajib, yang sunat, dan perkara yang meliputi keseluruhan. Itu apa dia tadi? Ya Islam, solat dan jihad. Rangkuman terhadap seluruh ya perkara yang menjadi, iaitu gambaran kepribadian seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah dia penentu terhadap seluruh perkara itu, sama ada dia akan ke syurga atau ke neraka. Wallahu alam. Cukup dulu setakat ini, kerana perbahasan berkaitan dengan bab yang terakhir ini akan dijelaskan secara terperinci, komprehensif. Jadi mudah-mudahan dengan itu ya dapat bermanfaat bagi diri kita dan menyelamatkan diri kita di dunia, apatah lagi di negeri akhirat. Kerana kita tahu perkara ini adalah perkara yang paling besar, kerana perkara inilah yang akan menentukan bilangan sedikit atau banyaknya yang dimasukkan ke dalam syurga atau yang dihumbankan ke dalam neraka. Inilah dia ya tolong ukurnya, barometer, ya penentu, ya kayu ukur dia, pembaris yang menentukan ya masuk ke kiri atau masuk ke kanan, left or right ibaratnya. Ya, orang yang meniti titian sirat itu nanti sama ada dia dapat meneruskan perjalanan sampai dia punya end destination, jalannya lurus. Nampak tu? Kita berjalan nanti di atas titian sirat, lurus. Masuk ke mana? Lurus. Syurga. Ya. Yang neraka mana? Jatuh. Berjatuhan. Kiri dan kanan berjatuhan ke bawah, ada pencakup-pencakup. Ya, yang terbuat dari besi, tarik masuk ke neraka. Waliyahzubillah. Apa yang menyebabkan itu? Perkara yang paling utama, paling besar, yang tercangkup itu masuk ke dalam neraka. Inilah dia penutup, iaitu tentang satu perkara yang ada pada anggota tubuh badan manusia, yang memiliki keistimewaan yang tak dimiliki oleh seluruh anggota badan yang ada di tubuh badannya, kerana uniknya dia, sehingga dia dapat berprestasi tanpa sempadan, unlimited action at any given situation,
at any given condition, ya, sama ada ketika dia berdiri, dia duduk, dia baring, sama ada ketika dia di keramaian atau ketika dia bersendirian, dia boleh berprestasi. Dan yang ajaib, dia tak perlu banyak tenaga. Itu teka-teki. Kita buat teka-teki. Tak perlu banyak tenaga. Ya, cukup pada dia di mana pun dia berada. Ketika bersendirian pun dia boleh berprestasi, boleh beraksi. Ketika dia di keramaian, lagi boleh dia berprestasi. Dan tak perlu banyak tenaga. Ya, berbanding dengan anggota tubuh lain yang perlu banyak tenaga. Nak tumbuk orang ni perlu banyak tenaga. Ya, kalau berpuasa tak kuat dia. Kalau dia makan bertenaga, kuat. Apatah lagi dia ahli gimnastik, ahli bodybuilder, kuat tenaga dia, ahli sukan, banyak tenaga. Kaki perlu banyak tenaga. Ya, kaki, tangan, lompat, berlari, berjalan, semua banyak tenaga. Betul kan? Pergerakan tubuh badan kiri dan kanan semua perlukan tenaga. Tapi dia ni satu-satunya tak perlu tenaga. Sedikit saja pun dia berjalan, dia mampu. Tapi ada perkara yang boleh melemahkan dia. Itulah dia tadi amalan yang agung, iaitu amalan puasa. Dia terkalahkan dengan puasa. Sebab itu puasa itu, ya, tanda puasa itu memberi manfaat pada pelakunya adalah dia berjaya mengawal, ya, anggota dia ni yang paling berbahaya, yang paling berbisa. Masya Allah. Cukuplah. Itu senang lah jawapannya. InsyaAllah. Simpan dulu jawapan tu. Stay tune. InsyaAllah tomorrow after solat subuh, seperti biasa, Allah takdirkan kita dapat bertemu lagi di panjang usia. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Untuk mengambil manfaat dan faedah yang terakhir daripada wasiat agung Nabi SAW berkaitan dengan hadis ini, yang memberikan kesimpulan tentang pintu-pintu kebaikan dan kewajipan menjaga lisan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa tunduk dan patuh dan berjalan di atas seluruh wasiat-wasiat Nabi SAW sehingga ke wasiat yang ke-29 yang kita sedang mengambil faedahnya sekarang. Dan Allah tidak tutup pintu untuk kita meraih berbagai kebaikan untuk hadis-hadis yang mendatang. Semoga kita dapat selesai mengambil faedah dan berkhidmat dengan hadis Nabi SAW yang dipaparkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berjumlah 42 hadis ini. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Kita bersyukur di atas nikmat Allah yang tak terhitung. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kekurangan kesilapan kita mohon ampun kepada Allah. Yang mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita kesemuanya, sama ada dosa yang kecil atau yang besar, yang nampak atau yang tersembunyi. Dan semoga Allah menghimpunkan kita kesemuanya nanti di dalam syurga Firdaus bersama pengarang kitab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dapat bersama di dalam syurga Firdaus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.